اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah taala, dan kita telah tiba pada riwayat 5731, di mana Imam Muslim membawakan 4 hadis berkenaan tentang tajuk jawazi akhdhil ujrah, harus dan boleh untuk mengambil upah ala ruqyah, bagi ruqyah, sama ada dengan Al-Quran dan zikir. Maka apabila kita ruqyah, mendoakan ataupun membaca ayat Al-Quran untuk orang yang sakit ataupun doa dan zikir, maka mengambil upah untuk itu adalah diharuskan, dibolehkan. Maka dibawakan di sini 4 riwayat. 5731 baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada sekelompok daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu fi safarin, mereka berada di dalam sesuatu permusafiran, famarru, maka mereka telah melewati bihayyin min ahya'il Arab, dengan satu kabilah daripada kabilah-kabilah Arab, fastadafuhum, maka mereka meminta kepada kabilah tersebut untuk membantu membantu menerima mereka sebagai tetamu. Zaman dulu mana ada hotel, mana ada restoran, mana ada bagai. Maka bila seseorang itu bermusafir, maka dia meminta tolong kepada penduduk tempatan untuk membantu, memberikan air bersih, minuman dan sebagainya. Falam yudayifuhum, namun penduduk situ enggan melayani mereka sebagai tetamu. Faqalu lahum, maka kemudian mereka bertanya kepada para sahabat, hal fiikum raqin, adakah ada di antara kamu yang pandai untuk meruqyah? Fa inna sayyidal hayy, maka sesungguhnya ketua kami, ketua kampung, ladirun, telah digigit dengan binatang berbisa, au musabun, ataupun ditimpa penyakit. Maka berkata salah seorang daripada kalangan para sahabat, na'am ya. Fa'atahu, maka dia telah mendatangi ketua kampung yang sakit. Faraqahu, lalu dia telah meruqyahkan ketua kampung bifatihatil kitab, dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah memang termasuk daripada ayat-ayat syifa jika dibaca dengan yakin. Fabara'ar rajul, maka sembuhlah ketua kampung. Fa'utiya, maka diberikan qati'an, sekelompok, sekawanan daripada kambing sebagai hadiah, sebagai bayaran. Fa'aba iyaqbalaha, maka pada awalnya dia enggan untuk terima. Waqala, lalu dia berkata, hatta adhkura dhalika lin-nabi, sehinggalah aku menceritakan kisah ini kepada Nabi, adakah boleh ambil upah bagi ruqyah dan sebagainya. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, ma raqaitu illa bi fatihatil kitab, tidaklah aku ruqyah orang tersebut kecuali dengan Al-Fatihah, namun Allah sembuhkan ia. Maka Nabi SAW fatabassam, tersenyum, lalu bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah, daripada mana kamu tahu bahawa suratul Fatihah itu adalah ruqyah, adalah surah dan ayat yang boleh menyembuhkan. Qala, kemudian baginda bersabda, khudhu minhum, ambillah daripada kambing-kambing tersebut. Dan untuk menenangkan mereka, Nabi bersabda, wadribu li bisahmim ma'akum, dan sertakanlah untukku satu bahagian bersama dengan kamu. Maksudnya untuk Nabi tenangkan mereka bahawa tak ada masalah untuk mengambil hadiah kambing yang mereka dapat daripada ruqyah ini. Maka sabda Nabi SAW, asingkan satu bahagian untuk Nabi. Bukanlah kerana Nabi nak pun, tetapi Nabi nak menenangkan mereka bahawa tidak ada masalah mengambil upah daripada bacaan ruqyah dan sebagainya. Bunyi apa bising tu?
Kipas apa bising tu? Pelan sikit. 5732 baca sanadnya. Maka dalam riwayat ini ada penambahan, faja'ala yaqra. Maka sahabat ini bila ada ketua kampung tersebut sakit, maka dia telah membaca suratul Fatihah. Wa yajma'u buzaqahu, dan dia telah mengumpulkan sedikit air liurnya. Wa yadfil, dan dia hembus pada tempat yang sakit pada ketua kampung tersebut. Fabara'ar rajul, maka dengan izin Allah sembuhlah ketua kampung tersebut. Dan baki hadis kita dah baca, diberikan sekelompok kambing sebagai hadiah kerana berjaya menyembuhkannya. 5733 baca sanad dia. Kisah yang sama terus. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, nazalna manzila, kami telah turun di suatu tempat. Fa'atatna mura'ah, maka seorang wanita telah datang kepada kami seraya berkata, inna sayyidal hayy, sesungguhnya ketua kabilah, ketua kampung, salimun. Salimun bermaksud sakit. Orang Arab mereka panggil orang yang sakit dengan doa salim. Salim ni terjemahnya sejahtera, terjemahnya sihat. Maka orang Arab dengan tafaul, dengan sebagai doa, mereka panggil orang yang sakit dengan perkataan salim, dengan perkataan sihat. Apakah sakit dia? Ludira. Maka ketua kampung telah disengat, digigit binatang berbisa. Maka wanita ini pun bertanya, fahal fikum min rakin, maka adakah di antara kamu yang pandai meruqyahkan? Faqama ma'aha rajulun minna, maka telah bangun bersama dengan wanita ini seorang sahabat daripada kami. Ma kunna nadhunnu, tidak pernah kami mengetahui bahawa dia yusinu ruqyah, pandai untuk meruqyah. Faraqahu, maka dia telah meruqyahkan ketua kampung dengan suratul Fatihah. Fabara'a, maka dengan izin Allah ketua kampung tersebut telah sembuh. Fa'atauhu ghanama, maka mereka telah berikan kepada sahabat ini kambing-kambing. Wasaqauna lamada, barulah mereka beri kepada kami minuman susu. Sebelum ni minta tolong, mereka tak nak tolong. Tapi bila ketua kampungnya disembuhkan, maka mereka pun menjamu dan memberi hidangan. Fakulna, akun tatusin ruqyah, maka kami pun bertanya kepada sahabat ini, adakah kamu benar-benar mahir ruqyah? Maka dia pun berkata, ma raqaituhu, tidaklah aku meruqyahkan ia. Ruqyah ini apakah maksud dia? Membaca sesuatu bertujuan untuk meminta penyembuhan bagi pesakit tersebut. Sama ada daripada Quran, zikir, doa dan sebagainya. Qala, maka berkata perawi, fakultu la tuharrikuha hatta na'tiyan nabi, maka kami berkata janganlah kamu menggerakkan ataupun mengambil hadiah-hadiah kambing tersebut sehingga kita menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun telah mendatangi Nabi, menceritakan kepada Nabi peristiwa tersebut. Faqala, maka baginda bertanya, maka yudri anna ruqyah, daripada mana dia tahu bahawa suratul Fatihah itu adalah ruqyah? Lalu sebab itu antara nama suratul Fatihah adalah surah Asy-Syifa, surah penyembuhan sebenarnya. Maka sabda Nabi, iksimu, bahagi-bahagikanlah hadiah kambing tersebut. Wadribu li bisahmin ma'akum, dan sertakanlah untukku bersama kamu satu bahagian. Maka Nabi sebut ini, kata Imam Nawawi, daripada baris yang ketiga daripada bawah, fa innama qalahu tatiyiban liqulubihim, untuk menenangkan hati mereka bahawa ini adalah halal, tidak ada masalah untuk mereka ambil. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya kita tidak terjemahkan. 5734. Wa bi ilai qala hadatsani Muhammadul Musanna qala hadatsana Wahb bin Jarir dan qala hadatsana Hisham bi hadzal isnad nahwa ghaira annahu qala faqama ma'aha rajulun minna ma kunna na'binuhu bi ruqyah. Na'binuhu maksudnya pada nombor 1, ma kunna nattahimu walakinnal murada huna nadhunnu, tidaklah kami pernah menyangka, pernah mengetahui yang dia pandai ruqyah. Maka sebenarnya ruqyah yang dibaca untuk ketua kampung yang kena gigit tersebut hanyalah suratul Fatihah. Bab yang seterusnya, maka Imam Muslim membawakan satu hadis nak menerangkan sunnah untuk meletakkan tangan pada tempat yang sakit dan membaca doa berikut. 5735 baca.
bahawa Abu Al-As Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu telah mengadu kepada Nabi SAW waja'an tentang penyakit yajiduhu yang ia dapati fi jasadi pada tubuh badannya semenjak dia masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada sakit ni lama sebelum masuk Islam lagi. Maka ini Nabi mengajar. Lalu kita dah baca dah doa adhibil ba'sa. Kita dah baca dah doa bismillahi turbatu ardina. Kita dah baca dah ruqyah Jibril. Kita dah baca dah beberapa doa. Ini dan juga doa As'alullah al-azim kita telah baca. Maka ini antara doa yang boleh dibaca ketika seseorang itu sakit. Maka Nabi mengajar kepada Uthman bin Abil As, "Da' yadaka, letakkanlah tangan kamu alalladzi ya'lam, pada bahagian yang sakit, min jasadika, daripada tubuh badan kamu." Kalaulah sakit pada kepala, letak tangan pada kepala. Pada tangan, maka letakkan tangan pada tangan. Maka letakkan tangan di situ pada bahagian yang sakit, kemudian baca sama-sama ikut Bismillah, Bismillah, Bismillah. Maka 3 kali baca Bismillah. Kemudian baca 7 kali doa berikut. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maka baca 7 kali. Bismillah 3 kali. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Biqudrat a'udzubillahi wa qudratihi, daripada kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu wa uhadhir, daripada keburukan yang aku sedang rasakan dan juga daripada keburukan yang aku risaukan. Maksudnya kita minta perlindungan Allah untuk Allah sembuhkan penyakit tersebut. Maka dibaca 3 kali Bismillah dan 7 kali doa ini. Jelas ke jelas? Bab yang seterusnya Nabi mengajar kepada kita bacaan ruqyah. Apabila kalaulah kita ada was-was, maka apa yang patut kita buat? 5336 baca sanadnya. Maka sahabat yang sama Uthman bin Abil As telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan qad hala, menjadi penghalang di antaraku dan solatku serta bacaanku. Maksudnya syaitan meletakkan was-was dalam solat dia, mengganggu solat dia. Maka apa yalbisuha? Yalbisuha pada baris yang keempat daripada awal tajuk, maksudnya yukhlituha wa yushakkikuni fiha. Syaitan telah meletakkan was-was, menggangguku. Maka Nabi SAW bersabda, "Dzaka syaitan," itulah syaitan yang suka mengganggu solat, yang dikenali sebagai, namanya adalah khinzab. Nama syaitan ini adalah khinzab. Khinzib, minta maaf, khinzib. Yuqalu lahu khinzib. Maka sabda Nabi, "Fa'idha ahsastahu," maka apabila kamu dapat merasakan yang syaitan ini nak mengganggu kamu, fata'awwadz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Baca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Watful, dan buat isyarat ludah ke arah kiri kamu sebanyak 3 kali. Berkata Uthman bin Abil As, aku telah melakukan perkara itu, maka Allah menghilangkan was-was tersebut. Maka kalau boleh sebelum solat baca a'udzubillah dan hembus sebanyak 3 kali ke sebelah kiri kalaulah seseorang itu ada penyakit was-was dan sebagainya. Jelas ke jelas? 5737 dan 38, 2 hadis ni kita tidak terjemah sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا سالم بن نوح تهويل وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. 5738 pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. Bab yang seterusnya, lalu kita telah baca tentang ruqyah. Ada orang diingat kalaulah sakit maka tak payah berubat, ruqyah aja. Ruqyah itu adalah salah satu daripada jenis rawatan yang kita nampak Nabi izinkan. Seseorang yang mana terkena gangguan, terkena ain, terkena racun, terkena gigitan, maka Nabi suruh untuk diruqyahkan juga. Sebab itu Imam Muslim membawakan hadis-hadis bagaimana Nabi juga menyuruh untuk berubat dengan perubatan pada zaman tersebut.
Maka pada zaman Nabi SAW perubatannya adalah dengan Al-Qustul Hindi. Al-Qustul Hindi adalah sejenis tanaman daripada India yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berubat. Istilahnya zaman kita, Nabi suruh berubat dengan herba. Nabi juga suruh berubat dengan cara yang diguna oleh masyarakat jahiliah sebelum itu, iaitu rawatan dengan besi panas. Tapi Nabi tak berapa suka. Tapi Nabi pernah lakukan untuk para sahabat. Nabi SAW juga suruh para sahabat untuk berubat dengan minum madu, dengan berbekam dan juga dengan beberapa lagi yang kita baca. Maka dibawakan bab ini nak menerangkan bahawa bukanlah kalaulah seseorang itu dah beruqyah, ruqyah ni maksudnya membaca sesuatu, doa, zikir, ayat Quran bertujuan meminta penyembuhan untuk sakit. Maka bukanlah bererti bila seseorang itu dah ruqyah, maka tak boleh dah untuk dia berubat. Maka kita nampak Nabi SAW pun memilih perubatan dan menyuruh para sahabat untuk berubat. Terus 5739 dibawakan tajuk likulli da'in, bagi setiap penyakit adanya ubat. Wastihbabut tadawi, dan sunnah untuk berubat. Hukumnya adalah sunnah. 5739 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, likulli da'in, bagi setiap penyakit dawaun, ada ubatnya. Hadis riwayat Muslim 5739. Faiza usiba, maka apabila digunakan dawa'u, ubat yang sesuai, ada bagi penyakit yang sesuai, bara'a, sembuhlah biiznillah, dengan izin Allah. Cuma kadang-kala ada ubat yang kita gunakan tak sesuai, sama ada dengan tubuh badan orang tersebut ataupun dengan penyakit tersebut, maka kadang-kala tertangguh kesembuhan dia. Tapi hadis ini Nabi sebut, fa iza usiba dawa'ud da', apabila digunakan ubat yang sesuai untuk penyakit yang sesuai, maka sembuhlah orang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke? Jelas? Kemudian yang ini kalaulah para pelajar boleh baca, sangat bagus, berkenaan tentang kenapa Nabi SAW menggunakan ubat-ubat ini. Qustul Hind, herba yang didatangkan daripada India, dengan alkai, rawatan dengan besi panas, dengan minum madu, dengan habbatus sauda, dengan berbekam. Maka ini antara dalam hadis 5 benda yang Nabi gunakan untuk berubat. Alkai, rawatan dengan besi panas, itu masyarakat Arab dah guna lama. Rawatan besi panas ni bertujuan untuk memberhentikan darah ataupun mematikan urat supaya orang tersebut tak sakit. Zaman kita mungkin rawatan besi panas ini adalah rawatan dengan laser ataupun kemo dan sebagainya, nak membunuh sel-sel ataupun sesuatu yang ada pada tubuh badan kita yang tertentu. Kemudian madu, kemudian berbekam, kemudian herba, Qustul Hind, dan kemudian adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa lagi satu? Dengan berbekam. Maka ini 5 yang banyak disebutkan dalam hadis. Terus, maka sebab itu Imam Nawawi terangkan pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-13 hujung tu kata Imam Nawawi, li'annal amrad, kerana penyakit selalunya tidak lari daripada ada penyakit yang berkaitan dengan darah, damawiyah. Ada penyakit yang berkaitan dengan safrawiyah, ada penyakit yang berkaitan dengan saudawiyah, ada penyakit yang berkaitan dengan balghamiyah. Okay, sebab itu rawatannya tidak lari daripada 4 ke 5 perkara yang Nabi cadangkan kepada para sahabat. Terus riwayat seterusnya. Lalu itu yang ada dalam badan. Badan ada keempat benda ni. Ada darah, ada safra, ada balgham, dan juga ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada saudawiyah. Maka kalaulah ada salah satu yang tidak sesuai, maka Nabi suruh untuk menggunakan perubatan ini. Maka riwayat seterusnya 5740 baca. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma telah menziarahi Al-Muqanna' bin Sinan. Muqanna' bin Sinan nama penuh dia. Maka Muqanna' bin Sinan ini seorang tabi'in. Maka Jabir bin Abdullah menziarahi seorang tabi'in bernama Muqanna' bin Sinan.
Thumma qala, kemudian Jabir berkata kepada Muqanna kerana nak inginkan kebaikan untuk dia. Kata Jabir bin Abdullah, la abrah, aku tidak akan berganja, aku tak akan pulang hatta sehinggalah tahtajim, kamu melakukan bekam terlebih dahulu. Sebab pada awalnya dia tak nak. Maka Jabir bin Abdullah tegaskan kebaikan berbekam. Maka berkata Jabir bin Abdullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna fi, sesungguhnya di dalam hijamah berbekam itu adanya syifa penyembuhan. Cuma para ulama menyebut mengikut penyakit yang bersesuaian. Ada penyakit yang tak sesuai untuknya bekam. Maka untuk penyakit ini Jabir bin Abdullah tahu sesuai. Maka dia telah suruh untuk berbekam. 5741 baca sanad dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah datang kepada kami fi ahlina, menziarahi keluarga kami. Wa rajulun yashtaki, sedangkan ada seorang lelaki yang tengah sakit. Khurajan bihi au jiraha, disebabkan luka yang ada pada badan dia. Maka Jabir bin Abdullah waktu ziarah tu ditanya, ma tashtaki, apakah penyakit kamu? Maka lelaki ini pun terang, khurajun bi qad syaqqa alayya, luka padaku yang telah menyukarkan pergerakanku. Maka Jabir berkata, ya gulam, Nabi berkata dengan salah seorang pemuda yang ada di rumah tersebut, wahai remaja, i'tini bihajam, bawakan kepadaku orang yang pandai berbekam. Cari seseorang yang pandai berbekam ke sini. Faqala lahu, ma tasna'u bil hajjami ya Aba Abdillah. Maka lelaki yang sakit ini pun bertanya, apa yang akan kamu buat dengan tukang bekam, wahai Abu Abdillah? Maka berkata Jabir bin Abdullah, uridu, aku ingin an u'alliqa fihi mihjama, untuk meletakkan pada tempat yang sakit tersebut dengan alat berbekam. Dia nak bekam untuk hilangkan sakit tersebut. Maka lelaki ini pada awal dia keberatan. Kenapa? Dia kata, wallahi demi Allah, inna dzubaba la yusibuni, sesungguhnya lalat pun apabila hinggap padaku, au yusibuni thawb, ataupun ada pakaian yang terkena pada tempat yang aku sakit tersebut, fayu'zini, itu pun menjadikan aku merasa sakit. Apatah lagi kalau nak berbuat bekam pada waktu ini. Wa yushaqqa alayya, dan ini sukar ke atasku. Falamma ra'a tabarrumah, maka apabila Jabir melihat ketidaksetujuan orang tersebut daripada berbekam, maka dia pun berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, in kana fi syai'in min adwatikum khair, sekiranya ada kebaikan pada apa-apa daripada ubat kamu, fa fi syartati mihjam, maka adanya kebaikan pada perubatan melalui bekam, au syarbatin min asal, ataupun minum madu, au laz'atin binar, ataupun berubat dengan besi panas. Qala Rasulullah, sabda Nabi, wa ma uhibbu an aktawi, namun Nabi bersabda, Nabi tidak menyukai rawatan rawatan dengan besi panas, bertujuan untuk mematikan urat sel yang tertentu supaya berkurangan sakit. Sabda Nabi, Nabi tidak suka al-kai, namun Nabi SAW mengizinkan jika benar-benar perlu. Faja'a bihajam, maka telah dibawa tukang bekam, fasyaratah, lalu dia telah melukakan bahagian orang tersebut supaya boleh dikeluarkan darah. Fadhahaba anhu ma yajid, maka dengan izin Allah hilanglah daripada orang tersebut sakit yang dia rasa dengan sebab berbekam. Jelas ke jelas? 5742 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya isteri Nabi Ummu Salamah ista'zanat, telah meminta izin kepada Nabi fil hijamah, untuk dia berbekam. Maka Nabi telah memerintahkan seorang sahabat Abu Taibah untuk membekam Ummu Salamah. Maka timbul soalan, macam mana orang ajnabi boleh bekam isteri Nabi SAW? Maka Imam Muslim membawakan jawapan, hasibtu annahu qal kana akhaha min ar-rada'ah, kerana Abu Taibah ini adalah adik-beradik kepada Ummu Salamah isteri Nabi, adik-beradik susuan. Au ghulaman lam yahtalim, ataupun sebenarnya Abu Taibah ini adalah orang yang masih muda, yang belum lagi baligh. Sebab itu Nabi suruh untuk Ummu Salamah berbekam dengan Abu Taibah. 5743 baca sanad dia. Maka Nabi SAW, dia sebenarnya dalam hadis ni ada takdim dan takhir.
Sebenarnya kisah ni nanti diterangkan pada dua hadis berikut 5745. Maka sebenarnya kisah dia menunjukkan faqata'a minhu irqah. Maka ada urat terputus pada Ubay bin Ka'ab. Maka darah dia keluar tak berhenti. Maka ada urat terputus pada Maka ada urat terputus pada Ubay bin Ka'ab disebabkan peperangan. Maka Nabi SAW telah menghantar, baru ni, maka Nabi telah menghantar seorang perawat, seorang tabib untuk menolong Ubay bin Ka'ab. Summa kawahu alaih, maka bagaimanakah cara mereka untuk untuk memberhentikan darah? Maka kata perawi, summa kawahu alaih, lalu mereka telah merawat luka Ubay bin Ka'ab dengan besi panas untuk memberhentikan darah dan sebagainya. Maka Nabi izinkan menunjukkan rawatan dengan besi panas walaupun Nabi tidak buat, tetapi Nabi mengizinkan bila adanya keperluan. 5744 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanahu Uthman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarirun Tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman qala akhbarana Sufyan kilahuma 'an al-Amash bi hadzal isnad wa lam yadhkur faqata'a minhu irqa. 5745 baca sanad dia. Maka ini kisah lebih detail tentang Ubay bin Ka'ab tersebut. Terus. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, Rumiya Ubayyin, Ubay kena panah. Ubay bin Ka'ab yang kita baca tadi, beliau telah kena panah pada peperangan Ahzab. Maka kena panah pada mana? Pada akhal, pada urat pertengahan lengan dia. Urat pertengahan lengan adalah antara urat yang mana jika terputus maka sukar untuk darah berhenti. Akhal. Maka apabila berlaku begitu, faqawahu Rasulullah, maka Nabi telah memberi rawatan kepadanya dengan rawatan besi panas. Walaupun Nabi tak suka rawatan tersebut, tetapi itulah rawatan yang bersesuaian pada zaman tersebut untuk memberhentikan darah pada urat yang terputus dan sebagainya. Rawatan dengan besi panas. Dan zaman kita, mana-mana rawatan yang mana kita rasa terbakar, contohnya kemo dan sebagainya, sebahagian mengkiaskan daripada rawatan al-kai, rawatan menggunakan besi panas. 5746 ini juga rawatan besi panas yang Nabi buat terhadap sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az yang sakit cedera pada peperangan Ahzab. Terus. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu telah dipanah fi akhal pada urat pertengahan lengan dia. Urat pada pertengahan lengan dia kena panah. Qala, berkata perawi, fahasamahu Nabi, maka Nabi telah memberinya rawatan dengan besi panas biadihi, dengan tangan baginda, bimishqas, menggunakan besi yang ada pada sebuah gunting. Summa warimat, kemudian luka tersebut telah membengkak. Fahasamahu tsaniyah, maksudnya darah dia masih belum berhenti. Maka Nabi telah menggunakan rawatan besi panas kali kedua. Dan ianya taklah pada waktu itu tak sakit sebab zaman dulu mana ada bius dan sebagainya. Maka dua kali Sa'ad bin Mu'az telah digunakan al-kai sebagai rawatan untuknya. 5747 ini nak menyebut bahawa Nabi juga ada menyuruh sahabat menggunakan rawatan dengan memasukkan ubat ke dalam hidung. Ista'ata yang kita akan baca sebentar lagi. Terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ihtajama, telah berbekam, wa atal hajjama ajrah, dan Nabi telah memberi kepada tukang bekam ujrahnya, bayaran dia. Wasta'ata, dan Nabi SAW telah memasukkan ubat ke dalam hidung. Ista'ata bermaksud idkhalud dawa fil anf, memasukkan ubat ke dalam hidung. Maka Nabi SAW pernah berbekam, Nabi pernah memasukkan ubat ke dalam hidung, dan Nabi SAW bila berbekam, Nabi bagi upah kepada tukang bekam. 5748 baca.
Anas bin Malik radhiyallahu taala telah berkata, ihtajama Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, wa kana la yazlimu ahadan ajrah, dan adalah Nabi tidak menganiaya sesiapa berkenaan upah dia. Nabi tak ada. Nabi akan bagi full upah pada orang yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan Nabi pun pernah mengguna berbekam, Nabi pernah dimasukkan ubat ke dalam hidung baginda. Ini semua nak menunjukkan keharusan untuk merawat, untuk mengambil rawatan apabila sakit. 5749 baca sanad dia. Maka semua hadis ni menceritakan berkenaan tentang demam itu daripada kepanasan api. Maka bagaimanakah cara rawatan untuk demam? Dengan menyejukkan tubuh badan yang kepanasan. Maka 5749 baca. Cuma ni zaman kita ada pelbagai demam. Maka ada demam yang doktor tak galakkan kena air. Maka zaman kita dah ada pelbagai jenis penyakit, maka itu perlu untuk dirujuk kepada doktor. Cuma pada zaman Nabi, kalaulah demam, Nabi SAW suruh sejukkan dengan air. Terus maka Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Umar telah bersabda, al-humma, demam itu, min faihi jahannam, daripada kepanasan neraka. Dia adalah daripada api. Ini adalah kepanasan pada tubuh badan. Maka bagaimanakah cara rawatan dia? Nabi mengajar kepada para sahabat, fabruduha bil ma', maka sejukkanlah dengan air. Maka sejukkanlah dengan air. Sama ada dengan meletak air pada tubuh badan, sama ada dengan mandi, dengan kain yang basah. Maka Nabi suruh untuk merawat demam dengan menyejukkan temperature tubuh badan ataupun suhu tubuh badan dengan air. 5750 baca terjemahnya. Baca hadis dia terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya kepanasan demam min faihi jahannam adalah daripada kepanasan neraka. Fabruduha, maka sejukkanlah suhu badan orang yang demam, bil ma', dengan menggunakan air. Terus ada juga yang menyebut dengan air. Ada juga yang menyebut dengan air dengan untuk mengeluarkan peluh. Ada juga fabruduha bil ma'. Bil ma' diterjemahkan sebagai bil arak, dengan keluarkan peluh. Maka orang yang demam dia kena keluarkan peluh dia untuk sihat. Dan ini ada disebutkan pada hasyiah nombor 1. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, al-humma min faihi jahannam, kepanasan demam itu adalah daripada kepanasan neraka, fatfi'uha, maka padamkanlah kepanasan tersebut bil ma', dengan air. Maka al-ma' maksudnya turunkan suhu tubuh badan tersebut dengan kesejukan air, ataupun maksud bil ma' sebahagian menterjemahkan dengan mengeluarkan peluh. Terus semua hadis yang lepas ni ada dekat 5-6 hadis kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama, daripada 5752. Semuanya menyebut tentang demam dan hilangkan demam dengan al-ma', dengan air. 5752. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Abdullah bin al-Hakam qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah tawil. Wa bihi qala hadatsani Harun bin Abdullah wal lafdhu lahu qala hadatsana Rauhan qala hadatsana Syu'bah an Umar bin Muhammad bin Zaid an Abi bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala al-humma min fayhi jahannam fa atfiha bil ma'. 5753 pun riwayat yang sama. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Ibn Numair an Hisham an Abi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma'. 5754. Wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Khalid bin al-Harith wa Abdah bin Sulaiman jami'an an Hisham bi hadzal isnad mithla 5755. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham an Fatimah an Asma annaha kanat tu'ta bil mar'atil mau'ukah. Maka Asma didatangkan dengan wanita-wanita al-mau'ukah yang demam, yang sakit. Fatad'u bil ma', maka Asma akan minta dibawakan air.
fatasubbuhu fi jaybiha, maka Asma akan mencurahkan air pada bahagian tengkuk. Jaib maksudnya pada bahagian tengkuk wanita tersebut, seraya berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ubruduha bil ma, sejukkanlah, turunkanlah suhu orang yang demam dengan air. Waqala, dan baginda bersabda, innaha min faihi jahannam, sesungguhnya ianya daripada kepanasan neraka. 5756 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Abu Quraib qala hadatsana Ibn Numair wa Abu Usama an Hisham bi hadzal isnad wa fi hadits Ibn Numair sabbatil ma bainaha wa bain jaybiha wa lam yadhkur fi hadits Abi Usama annaha min faihi jahannam. Qala Abu Ahmad qala Ibrahim bin Sufyan qala hadatsana Hasan bin Bishr qala hadatsana Abu Usama bi 5757 pun riwayat yang lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abu Al-Awas an Sa'id bin Masruq an Abayah bin Rifa'ah an jaddi Rafi' bin Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal humma min fawri jahannam fabruduha bil ma'. 5758 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ahmad bin Musanna wa Muhammad bin Hatim wa Abu Bakr bin Nafi' qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Abi an Abayah bin Rifa'ah qala hadatsani Rafi' bin Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-humma min fawri jahannam fabruduha ankum bil ma' wa lam yadhkur Abu Bakr ankum wa qala akhbarani Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhum. Riwayat yang seterusnya menyebut Nabi ketika mana dalam sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi, maka para sahabat cuba nak memasukkan ubat ke dalam hidung Nabi, walaupun Nabi tidak ada masalah. Cumanya pada waktu itu Nabi tak nak, maka mereka tetap masukkan walaupun Nabi SAW tak nak. Maka Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang ada dalam bilik tersebut, semua kena dilakukan perkara yang sama, dimasukkan ubat ke dalam hidung dia, kecuali Abbas kerana dia adalah pakcik Nabi SAW. Al-ladud, tahu al-ladud bukanlah ubat pada hidung. Al-ladud adalah pada baris yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ad-dawa'u alladhi yusibu fi ahadi janibil fam, ubat yang dimasukkan ke dalam mulut dan diberi minum kepada orang tersebut. Ataupun al-ladud, cara yang lain adalah yudkhilu hunaka bi isba', memasukkan jari ke dalam mulut orang yang sakit, memasukkan jari ke dalam mulut orang yang sakit. Maka ada orang buat begitu. Itu salah satu cara rawatan pada zaman tersebut, tapi pada awalnya Nabi tak nak. Maka mereka buat juga kepada Nabi. Maka Nabi SAW telah suruh siapa yang ada dalam bilik tersebut, semua perlu diberikan rawatan tersebut walaupun tidak sakit, kecuali Abbas radhiyallahu anhu. Terus baca. Maka Nabi SAW telah mengisyaratkan. Maka perawi berkata, kami telah melakukan rawatan al-ladud kepada Nabi SAW. Ada hasyiah pada hasyiah nombor 2 telah dijelaskan pada waktu Nabi sakit. Fa'asyara, maka baginda isyaratkan, alla taludduni, janganlah kamu merawat aku dengan cara tersebut. Fakulna, maka para sahabat berkata, karahiyah, sebenarnya Nabi tidak suka, sebagaimana orang sakit tak suka akan ubat. Falamma afaqa, bila Nabi sedar, maka baginda bersabda, la yabqa minkum ahad, jangan ada seorang pun daripada kalian, illa ludda, kecuali perlu diberikan rawatan ladud yang sama, kecuali Abbas kerana dia tidak turut serta bersama dengan kamu. 5760, baca sanad dia. Maka telah berkata Ummu Qais binti Misan, saudara perempuan kepada Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhuma, aku telah masuk membawa anakku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum lagi makan, maksud dia masih susu badan. Fabal alaih, maka anaknya telah kencing pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Nabi telah meminta air, farasyahu, dan merenjiskan padanya. Maka ini adalah bagi anak yang belum makan, anak yang bawah usia 2 tahun, maka ini dikenali dalam mazhab Syafi'i sebagai
cara untuk membersihkan najis mukhaffafah, najis ringan. 5761 kita akan sambung balik nanti pada jam 12.30 insya-Allah. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.